Assalamualaikum sahabat semua, berjumpa lagi di Rusmawati Kitchen. Kali ini saya ingin berkongsi resepi bagaimana cara saya memakan nasi impek bersama rendang cili hijau. Jom ikuti resepi-resepi yang saya kongsikan ini. Stay tune, tonton sehingga habis ya. Untuk rendang cili hijau ini saya menggunakan cili hijau bercampur sedikit cili merah, serai, kunyit hidup. Semuanya akan saya iris halus-halus ya, dan akan saya blender sehingga ia menjadi halus. Seterusnya saya menggunakan bawang merah besar, halia, lengkuas dan juga bawang putih. Semuanya akan saya iris kecil-kecil dan juga akan saya blender halus. Ini pula nasi impek segera yang sudah saya basuh, saya cuci bersih dan saya rebus. Akan saya rebus selama 1 jam 30 minit sebelum saya tushkan. Ini dia cili api, serai, kunyit hidup yang telah saya iris kecil-kecil untuk di blender. Dan ini pula bawang merah, halia, lengkuas, bawang putih yang sudah saya iris kecil dan juga siap untuk blender. Rempah ratus ini juga akan saya campurkan kemudian. Saya menggunakan 2 ekor ayam pencen. Akan saya bakar sekejap di atas pemanggang sebelum saya potong kecil-kecil. Kelapa parut ini akan saya kisar halus. Saya menggunakan santan kelapa kotak, serbuk perisa Maggi seperti biasa dan juga garam. Sekarang tiba masanya untuk saya mengisar cili api bersama kunyit hidup dan juga serai. Serai yang saya kisar hanya 8 batang. 4 batang lagi nanti akan saya titik dan akan saya masukkan kemudian. Setelah siap dikisar, semua bahan kisar ini saya masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian saya akan mengisar pula bawang merah, bawang putih, halia dan juga lengkuas tadi. Masukkan ke semuanya sekali ya. Kemudian isikan air. Sekarang semua bahan kisar saya sudah siap diproses. Tibalah masanya untuk saya menumisnya. Seperti biasa saya menggunakan periuk kuali non-stick saya. Setelah dikeringkan airnya, kemudian saya menambahkan sedikit minyak. Setelah minyak menjadi panas, kemudian saya tumis bahan-bahan kisar iaitu bawang merah, bawang putih bersama halia dan lengkuas tadi. Bahan kisar ini hendaklah dikacau selalu ya, supaya tidak menjadi hangit. Bahan lain yang saya gunakan untuk sebagai serbuk perasa iaitu gula merah. 4 batang serai yang telah saya titik ini akan saya tambahkan kemudian nanti. Untuk menggantikan gresik, saya menggunakan kelapa parut putih yang akan saya kisar halus. Setelah bahan tumisan ini menjadi hampir garing, saya akan menambahkan sedikit serbuk rempah ratus, iaitu sedikit serbuk ketumbar. Saya masukkan dulu ke dalam mangkuk ya. Kemudian serbuk jintan putih dan seterusnya serbuk jintan manis.
Setelah dicampurkan semuanya ke dalam mangkuk, kemudian saya menambahkannya ke dalam kuali ini. Kesemua bahan hendaklah dikacau rata sehingga ia menjadi garing dan naik bau aromanya. Untuk mencantikkan lagi warna, seterusnya saya akan menambahkan sedikit serbuk kunyit. Jadi warna masakan ini tidaklah kelihatan pucat. Hendaklah dikacau sebati ya, biar rata semuanya. Tengok, dia kelihatan cantik apabila ia berwarna kekuningan. Kecilkan api ya, kerana bahan tumisan ni akan meletup-letup sedikit. Apabila airnya telah kering dan kelihatan naik minyaknya macam ni, seterusnya bolehlah kita tumis pula bahan tumisan cili api bersama kunyit hidup dan juga serai yang telah di blender tadi. Ulangi proses yang sama ya. Bahan-bahan kisar ini juga hendaklah dimasak hingga ia menjadi garing dan airnya menjadi kering. Ia hendaklah dikacau selalu supaya bahan-bahan kisar ini masak sekata. Serai yang telah dititik tadi bolehlah dimasukkan sekali. Dan juga saya masukkan 2 keping asam keping. Ayam kalau kita bakar di atas api sebelum kita memotongnya kecil-kecil, apabila masak ia akan menghasilkan bau haruman yang wangi. Lihat, bahan tumisan ini sudah pun mulai garing dan mulai pecah minyak. Lihat, airnya sudah mulai betul-betul kering. Bahan-bahan yang ditumis ini sudah menjadi hampir garing sepenuhnya. Tengok, ia begitu pekat ya bila kita angkat. Kemudian seterusnya saya akan menambahkan kelapa parut yang telah saya kisar halus tadi ke dalam bahan tumisan ini. Kelapa parut ini adalah tujuannya untuk menggantikan kerisik sekiranya anda tidak mahu menggunakan kerisik. Seterusnya saya menambahkan sedikit gula kabung. Kalau anda suka, anda juga boleh menambahkan sedikit gula pasir ke dalamnya. Kalau anda tak suka, boleh di skip aja ya. Seterusnya saya juga akan menambahkan sedikit serbuk penyusun Maggi. Kalau anda tak suka juga menambahkan serbuk penyusun Maggi atau ingin menggantikan dengan serbuk lain, anda boleh gunakan ya. Terlebih dahulu saya akan menggaul rata semua bahan-bahan ini dan selepas itu barulah saya masukkan potongan-potongan ayam yang sudah siap saya sediakan tadi. Oleh kerana kuali yang saya gunakan ini agak terlalu kecil, maka saya terpaksalah berhati-hati ketika menggaulkan ayam di dalam kuali ini supaya ia tidak tumpah keluar. Ayam ini akan saya balik-balikkan supaya semua bahan-bahan ramuan yang ditumis tadi sebati dengan isi ayam. Kemudian saya akan kecutkan selama 10 minit sehingga air ayam itu keluar. Setelah 10 minit, ayam tadi dikecutkan, air jusnya keluar sendiri ya. Saya tidak menambahkan air pun ke dalam masakan saya ini. Saya kacau-kacaukan, saya balik-balikkan hingga ia sekata sebati. Kemudian setelah itu akan saya tutupkan lagi dan saya akan masak ayam ini hingga ia menjadi empuk. Setelah 10 minit, saya akan periksa lagi untuk saya cek sama ada airnya akan menjadi kering. Mana tahu takut hangit di bawahnya, ia hendaklah dikacau selalu ya. Nak tengok dia balik-balikkan.
Nampaknya ayam ini belum lagi empuk. Saya harus memasaknya lagi dengan menutup kuali ini. Sebelum itu, saya akan menambahkannya dengan santan kotak. Saya menggunakan santan kotak yang besar sikit daripada yang biasa ya. Tetapi saya tidak menghabiskannya. Saya meninggalkan sedikit santan ini. Seterusnya, saya akan menambahkan terus daun 5 purut ke dalamnya. Seterusnya akan saya rendihkan lagi selama 10 hingga 15 minit. Ini ya santan kotak yang saya gunakan tadi. Sementara menunggu rendang saya masak, saya akan mengelap dan membersihkan dapur saya ini. Saya akan memeriksa selalu rendang yang saya masak ini supaya untuk memastikan ia tidak hangit dan juga kuahnya akan menjadi betul-betul pekat. Barulah rendang itu nanti nampak kelihatan cantik ketika ia sudah masak. Ketika memasak rendang ini, saya tidak menambah pun dengan sedikit air paip, tetapi hanya menggunakan jus air ayam dan juga air santan sahaja. Kemudian sekarang tiba masanya untuk saya menambahkan sedikit garam ke dalam masakan saya ini. Kalau anda suka, anda boleh tambahkan sedikit garam. Kalau anda tak suka, boleh di skip sahaja ya. Setelah saya kacau rata kuah ini, kemudian bolehlah saya tutupkan sekejap dan rendihkan sehingga kuahnya menjadi pekat sedikit. Kuah rendang ayam ini sudah mulai memekat. Saya rasa bolehlah saya tutup apinya sekarang. Sebelum itu saya nak kacau-kacau dahulu. Perlu berhati-hati ya. Kuali saya ni kecil, jadi saya perlu berhati-hati. Nampaknya ayam saya, rendang yang saya masak ini betul-betul sudah masak. Sudah tiba masanya untuk saya menutup api. Walaupun saya telah menutup api, tapi rendang yang saya masak ini di dalamnya kelihatan masih lagi seperti meletup-letup ya, berbuih-buih letupan kuah rendang itu. Ia betul-betul panas. Kelihatan cantik, kekuningan dan menyerlah. Tak sabar rasanya untuk saya merasa makannya. Sekarang tiba masanya untuk saya menambahkannya ke dalam pinggan. Saya akan memakannya ketika saya berbuka nanti. Ini dia ketupat yang akan saya potong untuk saya makan bersama rendang ayam ini. Video ini telah saya buat pada 29 Ramadan yang sudah, tapi baru sekarang saya dapat berkongsi dengan anda semua. Seandainya anda suka dengan resepi yang saya kongsikan kali ini, boleh di like, di share, di komen dan di subscribe ya. Berjumpa lagi di resepi saya akan datang. Selamat mencuba. Selamat Berhari Raya.